A'udzubillahi samii'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan perkongsian kita tentang cadangan arahan untuk take home test ataupun ujian online yang kita laksanakan. Seperti mana yang kita ketahui, arahan ini adalah sangat penting daripada pelbagai sudut, kerana apabila arahan kita bagus, arahan kita baik, bukan saja pelajar dapat menjawab soalan dengan bagus, tetapi juga kita kena fikirkan tentang bagaimana cara penghantaran dan bagaimana prosedur ataupun tata cara yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk menghantar, supaya bila mana kita katakan ujian online, dia akan berada dalam bentuk soft copy ataupun dia berada dalam bentuk um, uh, satu salinan yang dalam komputer. Jadinya dia akan melibatkan untuk kita store dan kita access. So dia akan melibatkan data storage dan data retrieval. Jadinya dalam kita nak memberi arahan, kita hendaklah memikirkan tentang macam mana data itu disimpan dan macam mana kita nak akses kepada data tersebut. Jadinya seperti mana telah kita bincangkan sebelum ini, bagi saya cadangan untuk kita mengadakan take home test, sebenarnya dia tak ada arahan yang spesifik, tetapi untuk satu perkongsian yang saya rasa amat baik, bila mana kita lakukan semua dalam Google Classroom. Kenapa saya sebut Google Classroom? Sebabnya bila Google Classroom, kita ada data store yang sangat cantik, yang sistematik, yang unlimited dan boleh akses pada bila-bila masa. Jadinya kita gunakanlah Google Classroom itu, sebabnya dia antara platform pembelajaran yang terbaiklah yang ada untuk kita laksanakan, dan tambahan pula ia adalah satu yang percuma yang boleh kita jalankan. Jadinya untuk yang Google Classroom ini, kita boleh, sebagai satu contoh, kita perkasakanlah yang Google Classroom ini, kita boleh hantar arahan dalam Google Classroom ini. Kita boleh set awal-awal lah, kita katakan kita punya soalan itu, dan pelajar kita dia akan boleh schedule, dia boleh schedulekan bila masa kita nak dapatkan balik. Cuma kita pastikan yang andai katalah kalau kita nakkan satu tindak balas ataupun feedback daripada pelajar dalam bentuk ujian yang bertulis, pastikan kita pilih assignment. Sebab kuis ni dia lain lah. Kalau assignment, saya cadangkanlah gunakan assignment. Sebabnya bila mana kita gunakan assignment, dia akan automatik simpan dalam kita punya Google Drive dan memudahkan untuk kita. Dan di sini juga kita boleh memilih bila masa dan bila kita boleh, sebagai satu contoh, kita boleh letakkan bila time last penghantaran itu dan kita boleh tutup. Contohnya title kita katakan THT, yang assign kan, kita boleh schedulekan instruction ni, kita boleh bagi instruction, kemudian soalan kita boleh add di sini soalan dia. So instruction, sila pastikan apa segalanya, ujian ini 10 jam, kena ni apa segalanya, sila hantar. Semua instruction berada di sini. Kemudian yang add ini, kita boleh letakkan soalan kita. Saya cadangkan dalam bentuk PDF lah, supaya dia tidak lari ejaan, tidak lari dia punya format dan sebagainya, dalam bentuk PDF. Seterusnya 100 poin, kebanyakan ujian kita 100 poin. Kemudian due date ni kita boleh letak bila, contoh dia kita boleh pilih due date. Kemudian topiknya kita letaklah sebagai ujian akhir ataupun THT. Alright. Kemudian di sini di akhirnya kita letakkan schedule. Jadi contohnya kalau schedule 4 hari bulan, kalau 10 jam daripada pukul 8, katakan pukul berapa, kita boleh letak schedulekan di sini. Ini schedule assignment. Kalau sekiranya kita nakkan hantar assignment ni automatik pukul 8, so kita letaklah 8 AM, so automatik dia akan muncul di kita punya wall di depan tu. Dan contohnya due ni kat sinilah kita letakkan due, bila due dia 4 hari bulan juga, 10 jam daripada
daripada yang tarikh pukul 8, daripada masa pukul 8 tu, contohnya 4 sini, time, kita boleh letakkan. So memudahkan. Bila mana pelajar dia lewat hantar, kita punya sistem tu automatik dia akan tutup. Memudahkan kita lah, tak perlu kita nak kata sibuk-sibuk nak apa orang katalah, nak cek masa dan sebagainya. Sistem ni jagakan. So bila andai kata orang tanya, sistem ni kita dah setkan untuk 10 jam, pelajar lambat, dia lebih daripada 10 jam, iaitu akhirnya atas budi bicara kita. Okay, kenapa yang saya katakan guna Google Classroom? Pelajar pun hantar jawapan, guna Google Classroom juga. Terpulang pada kita, tetapi elakkanlah kalau dapat kita gunakan email. Sebabnya bila email ni kita nak buka satu-satu, nak download dan sebagainya, boleh, tak ada masalah, tetapi secara peribadi dia menyusahkan kita lah. Soalannya kita dah ada sistem, kita dah ada benda yang mudah, kenapa kita tak gunakan? Itu adalah atas masing-masing. Tetapi yang terbaiknya bila kita guna Google Classroom, dia tidak bentuk personal lah, dia nampak lebih berbentuk, ialah kita nak bergerak ke abad 21 kan. So gunakanlah Google Classroom. Harus diingat, perkara yang terakhir, pastikan arahan yang jelas tentang cara penghantaran. Seperti yang telah kita bincangkan yang sebelum ini, nama fail yang dihantar kena jelaskan kepada pelajar. So kita masukkan dalam arahan kita. Kita bagi contoh, kan? Kita bagi contoh seperti yang telah kita bincangkan, angka keliran dan sebagainya. So terpulang juga sama ada kita nak by class ataupun penyelaras, yang itu atas budi bicara jabatan masing-masing. So sekian, itu saja pengkongsian daripada saya. Mudahan dia memberi manfaat dan bermakna. Akhirnya ini adalah satu perkongsian, bukannya satu wajib kita laksanakan. Terpulang pada kita untuk mempertimbangkan, tapi bagi saya ini yang terbaiklah setakat ini, dan kalau ada lagi jalan yang terbaik, boleh kita gunakan, tak ada masalah. Demokrasi. Itu saja, terima kasih semua. Sekian daripada saya, moga bermanfaatlah kita punya perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.